Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bersama lagi hari ini dengan Cikgu Subhana. Okey, hari ini kita akan sambung dengan tajuk kita 6.0 pembahagian sel. Okey, sebelum cikgu ajar kamu dengan lebih mendalam dalam tajuk ni, cikgu nak kamu semua tahu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif yang kita nak capai dalam pembelajaran kita hari ini ialah first kali kita nak fahami proses pembahagian sel. Yang kedua, kita nak hubungkan teori antara pembahagian sel dengan kehidupan seharian kita. Okey, dan yang ketiga, saya nak kamu semua dapat mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains yang ada berkaitan pembahagian sel untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dan melaksanakan satu tugasan yang saya akan berikan pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak kamu semua memahami dulu definisi bagi setiap istilah yang akan digunakan dalam tajuk pembahagian sel ini. Saya telah sediakan satu video untuk anda semua untuk tengok, dan dalam video tu ada definisi bagi istilah-istilah yang kita akan pelajari dan semoga awak semua akan faham. Okey, kita akan buka video ni sekarang. Pembahagian sel adalah penting untuk penggantian sel yang mati atau rosak dengan sel baharu, pertumbuhan dan pembiakan. Pembahagian sel terdiri daripada dua peringkat, iaitu pembahagian nukleus dan pembahagian sitoplasma. Mitosis ialah proses pembahagian nukleus yang menghasilkan dua sel anak yang mempunyai bilangan dan jenis kromosom yang sama dengan sel induknya. Meiosis ialah proses pembahagian nukleus yang mengurangkan bilangan kromosom sel anak menjadi separuh daripada sel induk. Proses pindah silang pula berlaku antara kromatid tak seiras di kiasma sewaktu fasa 1 meiosis dan menghasilkan kombinasi gen yang baharu pada kromosom. Sinapsis ialah proses di mana kromosom homolog berpasangan dan membentuk bivalen atau tetrad. Dan yang terakhir, kiasma, iaitu kedudukan berlakunya proses pindah silang. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Baiklah, setelah menonton video sebentar tadi, saya rasa kamu semua pun dah dapat gambaran tentang apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Tapi bukan setakat definisi je yang kamu kena tahu, kamu juga kena tahu struktur-struktur. Sebab dalam tajuk pembahagian sel ni kita ada banyak gambar rajah yang kita akan gunakan. Jadi saya akan tunjuk kepada kamu semua gambar rajah dan struktur-struktur yang kita akan pelajari. Baiklah, pertama sekali cikgu akan tunjuk kepada kamu struktur kromatin. Okey, kromatin ni nampak seperti berbenang halus. Seterusnya, struktur kromatid. Kromatid ataupun kita boleh panggil dia kromosom anak selepas waktu telofasa. Okey, kemudian struktur kromosom. Kromosom ni ada dua line macam tu. Dan kita boleh juga panggil dia sebagai kromatid berkembar. Dan yang terakhir, struktur kromosom homolog atau boleh juga dipanggil sebagai bivalent atau tetrad. Jadi jangan keliru, dia memang ada 3 nama. Okey, dalam pembahagian sel ada kita sel pada awal sekali. Okey, dalam kita sel ada 3 fasa iaitu G1, S dan G2. G1 kita ingat G untuk growth iaitu pertumbuhan yang pertama. Dalam pertumbuhan pertama ni sel akan membesar dan organel akan berganda. Yang kedua fasa S. S ni adalah replikasi DNA. Dan yang ketiga G2, growth buat kali kedua iaitu fasa pertumbuhan kedua dan pada waktu ini sel akan mensintesiskan tenaga untuk pergi ke fasa M iaitu fasa M ni adalah mitosis. Okey, kita teruskan dengan tajuk mitosis. Okey, waktu bila mitosis ni berlaku? Mitosis ni berlaku sewaktu sel kita mati ataupun rosak. Jadi sel yang sedia ada yang tinggal perlu terus membahagi untuk menghasilkan atau menggantikan sel yang rosak atau mati sebentar tadi. Okey, mitosis ada 4 fasa iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Cara senang nak ingat, boleh ingat Pak Mat ada telefon. So P, Pak untuk profasa, metafasa, Mat, anafasa ada dan telofasa, telefon. Okey, boleh ingat macam tu. Baiklah, saya akan memberi penerangan secara ringkas berkenaan proses mitosis, tapi saya akan terangkan secara ringkas dan apa yang penting saja. Yang huraian yang lebih mendalam saya nak kamu semua baca dalam buku teks kamu. Okey. So boleh kamu semua boleh lihat gambar rajah yang telah disediakan. Okey, lihat pada profasa.
iaitu fasa pertama mitosis. Okay, apa yang berlaku ketika profasa, kromosom kelihatan menebar dan memendek, dan pada akhir profasa, nukleolus dan membran nukleus akan terurai. Okay, seterusnya, fasa yang kedua iaitu metafasa. Okay, ketika metafasa, kromosom semuanya akan berbaris di tengah-tengah iaitu di satah khatulistiwa. Pada akhir metafasa, sentromere akan mula membahagi dua. Okay, sentromere tu bahagian yang tengah-tengah yang bulat ni. Okay, ini adalah sentromere. Dia akan membahagi dua, itu menandakan akhirnya metafasa. Pada fasa ketiga iaitu anafasa, sentromere akan mula membahagi dan bergerak ke arah kutub sel yang bertentangan. Okay, dan menyebabkan kromatik berkembar terpisah. Okay, pada akhir waktu anafasa, kromatik yang terpisah tadi tu dia sama bilangan antara kedua-dua kutub sel. Okay, kemudian sewaktu telofasa iaitu fasa terakhir dalam mitosis, kesemua kromosom telah pun sampai ke kutub yang bertentangan dan kemudian genting gelindung akan mula terurai. Okay, ingat tak apa yang hilang waktu awal profasa tadi? Membran nukleus dan nukleolus. Okay, membran nukleus dan nukleolus kedua-duanya akan kembali terbentuk sewaktu telofasa. Sejurus selepas telofasa habis, akan bermulanya pembahagian sitoplasma pula iaitu cytokinesis. Okay, ketika cytokinesis untuk sel haiwan akan terbentuk satu alur pencerutan yang membahagi sitoplasma kedua-dua sel. Dan untuk cytokinesis tumbuhan pula akan terbentuk plat sel. Okay, yang ni saya nak awak baca dalam buku teks awak untuk detail yang lebih mendalam. Baiklah, kenapa penting mitosis ni berlaku dalam keadaan yang terkawal? Sebab kalau mitosis tidak terkawal berlaku disebabkan sinar UV atau apa-apa bahan radioaktif yang terkena badan kita, akan berlakunya proses pembahagian sel yang tidak terkawal dan akan menghasilkan sel-sel kanser. Okay? Jadi kita kena mensyukuri kalau badan kita ni sentiasa sihat, hasilkan sel-sel dengan baik dan bermitosis secara baik. Yalah. Mitosis berlaku dalam sel soma, iaitu sel yang lain dalam tubuh badan kita selain daripada sel gamet. Okay, bagi sel gamet, pembahagian sel dalam sel gamet berlaku melalui meiosis. Okay, kita akan teruskan dengan tajuk meiosis. Okay, meiosis ada dua bahagian, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dan fasa bagi setiap bahagian adalah sama saja seperti mitosis, iaitu profasa, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okay, yang bezanya dekat dalam meiosis ada profasa 1 untuk meiosis 1, profasa 2 untuk meiosis 2. Kita kena tambah nombor dekat belakang dia. Apa yang bezanya meiosis dengan mitosis ialah waktu profasa 1 iaitu pada awal meiosis, kromosom kelihatan seperti kromosom homolog. Dia berpasangan. Okey. Sewaktu profasa 1 meiosis, terjadinya proses sinapsis, iaitu apabila kromosom homolog akan berpasangan membentuk bivalent dengan tetrad. Selain itu, proses yang penting waktu profasa 1 adalah proses pindah silang, iaitu bila contohnya, ini kromosom daripada ibu, ini kromosom daripada bapa. Kedua-dua kromatik daripada setiap pasangan ibu bapa ni akan bersilangan. Tempat mereka bersilang ni digelar sebagai kiasma. Okay, proses ni yang menyebabkan pertukaran DNA dan menyebabkan variasi genetik dalam setiap anak-anak. Bagi metafasa 1, dia lebih kurang sama je dengan mitosis. Apa yang bezanya ialah kromosom homolog yang akan berbaris pada satah khatulistiwa. Sama juga dengan anafasa, sama lebih kurang macam mitosis. Apa yang beza? Kromosom homolog yang akan terpisah menjadikan kromosom di antara dua kutub yang berbeza. Okay, kalau tadi mitosis, kromatik berkembar yang akan berpisah. Okay. Selepas telofasa 1 dan cytokinesis, akan terhasil dua sel anak yang mempunyai bilangan kromosom haploid iaitu separuh daripada bilangan kromosom induk. Okey, ini yang bezanya antara meiosis dengan mitosis. Okey, kita teruskan dengan meiosis yang kedua pula. Sama je step dia. Profasa, tapi profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, meiosis 2 proses dia sama-sama sebiji dengan mitosis. So saya tak akan ulang. Apa yang bezanya adalah pada akhir telofasa dia akan menghasilkan 4 sel anak yang haploid yang bilangan kromosomnya separuh daripada induk. Itu saja yang beza.
Sebabkan meiosis 2 dengan mitosis lebih kurang sama je proses dia. Macam mana kita nak tahu perbezaan antara dua ni adalah bila kita tengok gambar rajah. Okey, kita dapat tengok dekat meiosis perbezaannya adalah dia ada segmen yang tertukar, iaitu sewaktu pindah silang antara kromatid tak berkembar. Okey, kalau meiosis berlaku secara tidak terkawal, kalau kita terkena sinar radioaktif atau sebagainya, kalau kita menghasilkan anak kita yang terhasil tu boleh dapat penyakit sindrom Down, iaitu terlebih kromosom, ataupun sindrom Turner, iaitu kekurangan kromosom. Jadi sangat-sangat penting untuk memastikan proses meiosis yang berlaku dalam badan kita ni berlaku dengan teratur. Baiklah, saya rasa penerangan saya dah cukup. Awak semua pun dah tengok gambar rajah, dah dapat faham mengenai mitosis, meiosis, kita sel, keseluruhan pembahagian sel. Jadi sekarang saya nak uji awak semua. Saya nak tengok tahap kefahaman anda semua. Okey, saya nak awak semua bentuk kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 3 hingga ke 4 orang sahaja. Dan kemudian saya nak awak lantik ketua kumpulan, datang ke hadapan. Okey, pilih nombor soalan yang akan diberikan dan kamu semua kena hasilkan model pembahagian sel. Okey? Okey, kamu semua dah tengok dah gambar rajah yang saya tunjuk sebentar tadi. Jadi kamu dah tahu dah keadaan kromosom, keadaan genting gelendung, sentroma dan apa yang terjadi sewaktu sesuatu fasa mitosis atau meiosis tu. Okey, jadi saya nak kamu semua kali ni waktu buat projek ni saya tak nak awak rujuk sebarang buku, saya nak awak buat ikut kreativiti masing-masing, okey? Okey, saya akan berikan kamu semua cardboard. Kamu kena buat model pembahagian sel kamu menggunakan cardboard ni. Dan saya ada bagi ini batang aiskrim ni untuk kamu buat. Saya tak kisah yang ni kamu nak jadikan genting gelendung ke, sentroma ke, ikut kreativiti masing-masing. Dan saya akan kasih kamu gam, gunting dan marker. Kamu boleh buat ikut kreativiti masing-masing. Saya akan nilai kamu berdasarkan projek kamu ni sewaktu pembentangan sebentar lagi. Baiklah, kita pun dah undi, kita dah tahu kumpulan mana perlu buat soalan nombor berapa. Jadi saya nak kamu semua hasilkan model pembahagian sel berdasarkan soalan-soalan kamu semua, okey? Saya bagi masa selama 10 minit untuk awak hasilkan model tersebut. Okey, seterusnya kita teruskan dengan pembentangan kumpulan. Kita mulakan dengan kumpulan 1, 2, 3 dan 4. Okey, saya nak awak semua terangkan tentang keadaan kromosom, apakah yang berlaku ketika fasa tersebut. Okey, tunjukkan saya apa yang ada pada model awak, terangkan apa yang terjadi pada fasa tersebut. Okey, saya beri masa setiap kumpulan 4 minit sahaja. Baiklah, saya rasa saya sangat gembira dengan model yang kamu telah hasilkan sebentar tadi. Saya nampak yang awak semua pun dah faham dengan tajuk ni. Jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Saya akan uji kamu semua dengan soalan kuis ringkas menggunakan aplikasi Kahoot. Sebab tu kita adakan kelas hari ini dalam makmal komputer, sebab saya nak kamu semua jawab soalan ni menggunakan komputer masing-masing. Okey, jawab soalan ni 2 minit sahaja. Setiap soalan 30 saat. Okey, saya harap awak semua dapat jawab dengan betul.
kita telah pun sampai ke pengakhiran sesi pembelajaran kita. Okay, berikut ialah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak semua dapat memperoleh semua hasil-hasil pembelajaran kita. Saya harap awak dapat faham dengan tajuk ni. Okey, sebagai kerja rumah, saya nak awak semua baca dengan lebih teliti berkenaan mitosis, meiosis, dan saya akan tanya kepada kamu semua pada minggu hadapan berkenaan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Saya boleh tanya pada sesiapa saja, jadi pastikan awak semua baca dan fahami tajuk ini, okey? Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih di atas kerjasama kamu semua. Kalau ada apa-apa lagi soalan, boleh tanya saya dalam WhatsApp, boleh tanya saya dalam email. Okay, saya pasti akan jawab dan bantu kamu semua. Terima kasih.